Anda mahasiswa atau bakal bergelar sebagai seorang mahasiswa masih mencari satu persatuan yang boleh membentuk anda menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang akademik, sahsiah dan seorang graduan yang boleh mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Kami Persatuan Belia Islam Nasional Pembina menawarkan kesemuanya untuk anda. Apa itu pembina? Pembina adalah sebuah persatuan mahasiswa yang beridentitikan belia Islam yang syumul. Kami mengasah kemahiran generasi intelektual hari ini untuk menjadi pelapis kepimpinan di masa hadapan dengan program-program yang ditawarkan. Kali ini dengan yuran keahlian percuma, anda bukan sahaja dapat menyertai program diskusi dan pembangunan kemahiran mahasiswa, bahkan dapat melengkapkan diri dengan pelbagai soft skill seperti kepimpinan, komunikasi, dan anda juga akan mendapat diskaun khas sebagai ahli pembina untuk program pembina seluruh Malaysia. Anda juga berpeluang menyertai program pembina di seluruh Malaysia yang terdiri daripada 5 gagasan penting buat mahasiswa, iaitu yang pertama, Survival Campus. Survival Campus ini adalah satu inisiatif untuk memberi keseimbangan kepada kesihatan, akademik, kewangan dan kerohanian mahasiswa bagi menghadapi cabaran semasa yang besar. Yang kedua, Prihatin Masyarakat. Prihatin Masyarakat ini adalah satu gagasan di mana satu projek pembina yang berasaskan untuk membantu masyarakat di luar kampus yang memerlukan. Yang ketiga, Intelektual Mahasiswa. Pembina ingin melahirkan mahasiswa yang mampu berfikir dengan kritis, merentasi disiplin ilmu untuk memberi solusi kepada permasalahan yang berlaku. Dan yang keempat, Kebolehpasaran dan Keusahawanan. Gagasan ini ialah satu usaha untuk memantau meningkatkan nilai tambah kepada mahasiswa supaya kompeten dalam industri, juga untuk membantu meningkatkan skil keusahawanan dalam kalangan mahasiswa. Daftar sebagai ahli pembina secara percuma hari ini dan anda akan masuk ke universiti dengan penuh yakin dan bersemangat untuk menghadapi cabaran sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, pembina juga menitik beratkan pembangunan ahli secara menyeluruh. Kami tidak hanya fokus kepada pembangunan kemahiran semata-mata, kami juga fokus kepada pembentukan peribadi dan sahsiah diri oleh ahli-ahli pembina. Pembina mempunyai rangkaian yang luas seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Ahli-ahli pembina akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Memperkukuh pasak, membangun kepimpinan. Jom sertai pembina. Okey, baiklah. Semua boleh dengar kan suara saya? Okey. Pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum tu saya nak minta maaf sangat-sangat dan terima kasih kerana sudi menunggu sebab kami mengalami masalah teknikal sedikit. Jadi insyaAllah akan diusahakan secepat yang mungkin. Sebelum tu, sebelum kami mulakan program hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan dulu diri saya, iaitu nama saya ialah Intan Nurjana binti Jafri. Kos tu apalah agak sikit. Okay. Jadi macam yang semua nampak di dalam montaj sebentar tadi kan, pembina tu apa kan? Pembina tu adalah satu short form untuk nama yang sebenarnya adalah Persatuan Belia Islam Nasional. Dan pembina ni adalah satu pertubuhan bukan kerajaan atau yang kita faham adalah NGO kan, yang juga merupakan antara pertubuhan belia Islam di Malaysia ni lah. Kalau dekat Malaysia ni, kalau semua nak tahu, pembina ni terdapat banyak kan, terdapat di serata Malaysia, iaitu sebanyak 89 buah IPT di Malaysia. Agak banyaklah di Malaysia ni. Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu kan. Dan setakat ini penyertaan pembina ni adalah 32,000 orang.
belia yang telah menyertai pembina. Dan visi pembina seperti yang semua boleh nampak dalam montaj tadi adalah untuk kita melahirkan kepimpinan belia Islam yang syumul ataupun secara holistik bagi negara untuk menerusi penglibatan amal mahasiswa menjelang 2030. Jadi untuk sesiapa yang berminat untuk menyertai pembina ni, boleh tekan link yang AJK akan attachkan dekat bahagian chat nanti. Dan yuran untuk pembina macam yang dimaklumkan dalam montaj tadi adalah percuma kan. Tapi saya ingin membuat sedikit pembetulan lah, di mana starting 1 hari bulan 10 hari tu, yuran untuk pembina, keahlian pembina adalah serendah RM5 je, RM5 untuk sekali seumur hidup. RM5 tu which is quite murah lah sebenarnya kan, untuk seumur hidup. Dan macam yang semua boleh nampak, itu adalah link untuk keahlian pembina. Jadi sesiapa yang ingin mendaftar di bawah pembina, boleh je tekan terus ke link tu. Okay. Dan jangan lupa juga untuk isi link kehadiran untuk hari ni nanti akan di-attachkan juga dekat ruangan chat tu oleh AJK. Okey, jadi tanpa sembang masa lagi, kita mulakan dulu program kita pada hari ini dengan nyanyian Negaraku dan juga lagu pembina. InsyaAllah. Dengan nama Allah yang perkasa, di sana berdiri pemuda. Kekuatan di tangan kita, mengangkat nusa dan bangsa. Kekuatan di tangan kita, mengangkat nusa dan bangsa. Cita-cita kita yang suci menjadi inspirasi. Tegak daulah yang tinggi, pembina membangun negeri. Teraju umat sejahtera, peninggi nilai jiwa. Membangun seluruh buminya, untuk redha Tuhannya. Untuk redha Tuhannya. Pembina menjulang tinggi, sifat belia sejati. Berwawasan bercita murni, di bawah naungan ilahi. Semarak kita melangkah, mengibar panji merdeka. Risalah Nabi dibaca, Malaysia kita berjaya. Dengan nama Allah yang perkasa, di sana berdiri pemuda. Kekuatan di tangan
nusa dan bangsa. Semaikanlah bakti dan budi, walau di mana berdiri. Dengan jiwa resmi padi, kita bersatu hati, kita bersatu hati. Pembina menjulang tinggi, sifat belia sejati, berwawasan bercipta murni, di bawah naungan ilahi. Semarak kita melangkah, mengibar panji merdeka. Risalah Nabi dibaca, Malaysia kita berjaya. Bersatulah belia Islam nasional, bersatulah belia Islam nasional. Baiklah, seterusnya kita mulakan dulu majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, sebelum kita betul-betul start program kita pada hari ini, jadi saya ingin perkenalkan dulu sedikit sebanyak tentang program hari ini lah, iaitu program hari ini macam yang semua tahu adalah program PSPB. PSPB itu apa kan? PSPB itu adalah program sambutan pelajar baru yang dinamakan program Morning Talk. Iaitu program kita pada hari ini lah, Morning Talk. Dan sedikit tentang program hari ini adalah kita mengadakan program pada hari ini adalah dengan beberapa objektif ataupun tujuan, iaitu pertama sekali adalah untuk kita menyambut adik-adik kita lah yang baru saja masuk ke UUM. Dan yang kedua adalah awareness ataupun kesedaran tentang mental health dan juga penjagaan emosi sepanjang ODL kan, online distance learning. Macam kita tahu, sepanjang kita ODL ni ramai sangat yang affected dengan masalah kesihatan mental dan rating ataupun kes-kes kesihatan mental ni semakin menaikkan dan meningkat sepanjang kita ODL ini. Dan seterusnya kita juga ingin exposure tentang kepentingan menguasai skill Microsoft Word. Exposure ataupun pendedahan tentang kepentingan, betapa pentingnya untuk kita sebagai student untuk menguasai skill Microsoft Word, lagi-lagi untuk kita buat assignment kan. Dan sebelum tu saya nak beritahu dulu tentang agenda ataupun tentatif kita untuk program hari ini. Pertama sekali kita akan ada slot yang pertama, iaitu slot mental health, dan kita selepas saja slot yang pertama kita akan adakan sesi bergambar lah. Jadi diminta nanti untuk semua peserta on camera, dah pakai cantik-cantik, ready, siap-siap kan. Nanti kita ambil gambar semua muka comel-comel je. Okay. Dan yang slot kedua, kita akan teruskan slot kedua, iaitu slot Microsoft Word tadi lah. Dan seterusnya kita akan adakan sesi cabutan bertuah. Jadi semua peserta lepas habis slot kedua jangan tinggalkan lagi Zoom ni. Mana tahu kan rezeki hari ni join program tiba-tiba ada orang nak bagi hadiah kan. Siapa je nak buat? Okay. So insyaAllah untuk program hari ni mana-mana yang bertuah tu boleh stay lah untuk mana tahu kan kita bertuah tiba-tiba hari ni kan. Dan okay, tanpa saya lengahkan lagi ataupun tangguhkan lagi masa, saya jemput sebelum tu minta maaf. Sebelum tu saya nak perkenalkan dulu. Okay, orang kata kan kalau tak kenal ni kita tak cinta. Jadi sebelum kita mulakan slot pertama, sabar, saya tahu mungkin semua dah macam tak sabar kan nak start. Bila lah nak start program kan. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan dulu kita punya panel yang pertama, Dr. Nur Tahira, ataupun nama sebenar beliau adalah Nur Tahira binti Abdul Karim. Beliau telah pun berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata, dan beliau berkhidmat 11 tahun di Hospital Sultanah Bahiyah, dan beliau merupakan pakar sekretari di Hospital Sultanah Bahiyah lah.
Dan sekarang beliau sedang aktif memberi promosi dan kesedaran berkaitan kesihatan mental wanita. Dan sedikit latar belakang pendidikan beliau adalah beliau telah beroleh Masters in Psychiatry dari Royal College of Psychiatrists di UK pada Jun 2019. Dan penglibatan beliau adalah Ketua Wanita ISMA di Alustar dan merupakan anggota unit kesejahteraan mental iMedic. Jadi tanpa saya lengahkan lagi masa, kita jemput Dr. Notahira kita untuk mulakan sesi sharing kita pada hari ini, insyaAllah. Dipersilakan Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas pengenalan diri. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Doktor. Okey, bagus. Okey, selamat datang kepada semua peserta, kepada semua adik-adik baru yang baru masuk ke Universiti Utara Malaysia. Selamat datang saya ucapkan. Selamat menempuh alam universiti. Jadikan dia sebagai satu memori yang indah kerana setelah kita meningkat dewasa, memulakan karier, kita akan merindui saat-saat berada di universiti. Okay, jadi tambahan sedikit pengenalan tentang diri saya. Jadi saya dia mempunyai 3 orang cahaya mata dan sekarang sedang hamil anak yang keempat. Dan saya dulu pada peringkat ijazah, saya belajar di Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia dalam bidang perubatan. Dan saya ingat lagi lah bila mengimbau masa-masa universiti ni memang sangat penat, sangat-sangat sibuk sebab kita bukan setakat belajar sahaja tapi kita juga terlibat dalam aktiviti co-curriculum di mana waktu saya belajar dulu saya juga aktif dalam NGOs Persatuan Pelajar Malaysia di Indonesia memegang jawatan setiausaha, kemudian pada waktu yang sama merupakan tutor kepada Skills Lab dan terlibat dalam tim bantuan medis mahasiswa dan saya rasa saya pun terlibat dalam pasukan bola keranjang. Saya punya badge dan pernah menanglah nombor 1, ingat lagi. Jadi waktu tu memang sangat-sangat sibuk. Jadi penting untuk kita pandai bahagikan masa dan juga pandai menguruskan akademik kita supaya kita seimbang dalam pelbagai sudut. Dan pada waktu tu pun saya rasa, terima kasih anak saya bagi bunga. Terima kasih. Dan waktu tu pun sangat mencabarlah bila kita nak belajar kan, sebab yalah waktu tu kat Indonesia jauh daripada keluarga, lepas tu adaptasi alam baru, kemudian kita nak struggle dalam bidang perubatan, jadi memang mencabar tapi indah. Jadi pada zaman tu pun saya dah rasa agak mencabar. Memang ada stres-stres yang datang dan pergi, ada juga kawan-kawan saya yang ada kemurungan, kegelisahan sebab kita memang berat kan bidang akademik ni. Jadi sekarang ni pula dengan adik-adik punya cabaran, terjadinya pandemik COVID-19 dan kita terpaksa berubah kepada ODL, Online Distance Learning. Jadi saya rasa bertambah susah lah dan kalau ikut statistik pun memang semakin lama semakin meningkat isu-isu kesihatan mental di kalangan pelajar-pelajar. Even before PDPR ni ada pun memang dah tinggi. Sekarang memang cabaran dia lebih tinggi lah dengan zaman yang lebih moden, media sosial yang lebih menggugat kita. Jadi memang lebih mencabar lah. So online learning ni kita berdepan dengan media kan, boleh menyebabkan exhaustion dan sebagainya. Jadi penting untuk kita belajar macam mana untuk kita menguruskan emosi kita dengan baiklah. Okay. Jadi adik-adik semua ni bila akan masuk kelas fizikal ni? Tak tahu dah ke? Sebab ada yang dah balik dah rasanya UUM. Ada yang dah balik dah kan. Sebab adik saya UIA akan start matriculation SEM tu, dia akan masuk kampus bulan 12 ni. Jadi saya rasa lepas ni mungkin dah start fizikal sikit-sikit tapi mungkin ada juga hybrid kan. Maksudnya online campur dengan fizikal. Jadi saya rasa topik hari ni masih relevan lah. Okay. Jadi tanpa buang masa saya akan share slide saya. Kalau ada sesiapa nak tanya boleh type di chat box ataupun just bagi tahu je lah, kita boleh terus jawab, tak ada masalah.
Okay. Saya kat kampung ni sebenarnya. Balik kampung kan boleh lintas negeri kat Kelantan. So sebab tu ada anak-anak lah dekat sini. Sekejap Share. Okay. Files. Sekejap Sekejap nak kena panggil suami sekejap. Macam tak keluar pula saya punya ni. Okay, dah keluar dah ke slide saya? Boleh nampak dah doktor. Okay. Okay, so hari ini saya akan share pasal pengurusan emosi. Okay, jadi saya pun anggota unit kesejahteraan mental iMedic lah. Dia salah satu NGO, Ikatan Pengamal Perubatan Muslim Malaysia, dan saya terlibat aktif dalam promosi kesihatan mental lah. Antara ikon yang agak popular Dr. Rozani Zamla. Dia rajin menulis kan. Saya tak sangat lah. Okay, so yang pertama sekali, macam mana kita nak uruskan PDPR ni adalah yang paling penting adalah pengurusan masa. Sebab saya tanya adik saya apa yang dia rasa mencabar dengan online program, online kelas ni. Dia kata sebab selalunya kalau online kelas ni banyak cikgu banyak bagi assignment kan, dan satu cikgu ni dia tak tahu cikgu lain tu bagi assignment deadline bila. Nah, selalunya deadline tu kadang-kadang dekat-dekat. Jadi memang mencabarlah, assignment dah lah banyak. Lepas tu kita baru nak faham satu topik tu, lepas tu kena buat assignment. Lepas tu kena hantar dalam deadline yang dekat-dekat kan. Jadi memang mencabarlah. Jadi macam mana untuk kita uruskan masa kita supaya kita dapat hantar assignment ikut deadline dan tak terceceh. Itu adalah cabaran lah. Okay, jadi macam mana kita nak uruskan masa kita. Jadi yang ada beberapa tips untuk kita uruskan masa kita dengan baik. Bagi mengelakkan kita lambat hantar ataupun tak dapat hantar ataupun kita struggle nak hantar dan stres. Jadi yang pertama adalah dengan kita buat checklist lah. Okay, kita senaraikan apa assignment yang perlu kita buat. Kemudian kita tulis kat sebelah tu deadline dia apa. Jadi kita tengok mana satu yang deadline paling dekat. Jadi kita buat dulu. Kita buat dulu mana yang deadline paling dekat. Dan kita kena prioritisekan lah. Prioritisekan mana yang lebih penting, yang mana yang lagi dekat deadline kan. Kemudian kalau kita dah rancang sesuatu, contoh kita dah rancang kita nak bangun pagi pukul 6 pagi, solat subuh, lepas tu kita nak terus buat kita punya assignment kan. Jadi kita kena tepati waktu kita. Kita kena berdisiplin. Kita kena tepati waktu yang kita dah tetapkan lah. Okay. Kemudian yang keempat adalah kita kena elakkan daripada distraction. Okay. Distraction ni ada banyak lah. Antaranya adalah phone. Kalau phone berbunyi kan, kalau ikut kajian dalam sehari manusia ni berpuluh-puluh ribu kali dia check phone dia, banyak kali kan. Sebab kita memang dah biasa distracted dengan gadget kan. Saat-saat kita akan buka Facebook, buka Insta. Jadi kadang-kadang kalau kita tak set time limit, kita akan get carried away dan tak boleh nak fokus pada assignment yang diberikan. Jadi boleh je nak rehat in between. Tapi kita kena set time limit dulu. Contoh, buat setengah jam dulu, lepas tu baru kita boleh buka YouTube 5 minit. Contoh.
Jadi kita kena pastikan kita duduk dekat tempat yang sunyi, tak banyak gangguan-gangguan bunyi. Ada orang yang suka study sambil dengar lagu, sambil buka TV. Tapi kalau saya prefer duduk tempat yang sunyi lah, tempat yang sunyi, ataupun kita pasang white noise. White noise tu bunyi-bunyi yang menenangkan. Contoh macam bunyi hujan, bunyi ombak, bunyi piano yang untuk relaxing kan. Untuk kita membantu kita untuk fokus. Okey. Lepas tu okeylah, macam tadi tu kan kita buat schedule kan. Schedule accordingly. Lepas tu jangan lupa in between tu kita kena take breaks. Sebab kita tengok skrin ni kadang sangat letih kan. Jadi kita perlu breaks in between. Break tu contoh dah buat assignment daripada pagi sampai tengah hari tu kita makan, kita sembang dengan kawan-kawan, kita call kawan-kawan, video call dengan kawan-kawan. Lepas tu petang kita sama buat assignment lagi. Lepas tu petang tu make sure kita buat benda yang kita suka. Kita jogging ke, kita makan aiskrim ke, kita tengok TV yang kita suka ke, rancangan yang kita suka ke. Jadi kena pastikan kita take breaks. Sebab kalau tak kita akan letih, overwhelm, burn out, langsung tak nak buat kan. Rasa give up terus kan. Jadi kita kena take breaks in between. Memang penat lah tengok screen ni. So kena tahu take breaks. Kemudian yang ke-8, jangan panik lah. Okay, kalau contoh dah nak dekat assignment tapi dah nak dekat deadline tapi assignment tak siap lagi, okay, relax. Okay, relax. Ada setengah orang yang macam dia cerdik kan. Dia minta bantuan orang lain untuk tengoklah macam mana orang tu buat assignment tu, and then dia buat. Lepas tu bila dia dah hantar assignment tu, dia belajar balik apa yang dia tengok kawan dia buat tu kan, supaya dia tak tertinggal lah. Yang penting deadline assignment hantar dulu kan, lepas tu dia catch up nanti. Pun ada juga yang macam tu. Jadi kita kena tahu cara mana yang berkesan untuk kita. Okay, kemudian kita kena jangan putus asa lah. Memang mencabar, tapi kita yakin manusia ni kemampuannya adalah boleh beradaptasi. Kita kalau ada kesukaran memang susah awal-awal, kita kena akui memang susah, tapi lama-lama kita akan mampu adaptasi. Macam adik-adik semua baru masuk alam universiti, memang difficult to adjust, yes, it is true, but you are able to adapt. Give yourself time. Okay. Dan kalau macam ada setengah orang yang dia aktif, dia jenis yang terlibat dalam kurikulum, banyak pegang jawatan, apa yang dia perlu buat adalah dia perlu delegate certain benda. Kalau benda yang dia rasa ada orang lain mampu buat ataupun orang bawahan dia mampu buat, delegate benda tu kepada orang lain. Serah tugas pada orang lain. Dan dia kena belajar untuk percaya orang lain untuk buat tugasan tu. Sebab ada orang jenis yang dia perfectionist, dia takut kalau orang lain buat tak sempurna macam dia buat. Jadi sebab tu dia nak buat semua benda sendiri. Tapi akhirnya dia yang burn out. Sebab manusia ni ada keterbatasan dia. Jadi kita kena belajar untuk delegate dan trust orang lain. Okay? Jangan micromanage semua benda. Kita kena let go. Okay? Kalau tak orang bawahan takkan learn lah kalau kita tak delegate. Okay? Dan pada waktu sama kita kena belajar untuk divide. Maksudnya kalau tugasan tu besar, contoh kena buat thesis kan. Thesis kan panjang lebar, banyak ada banyak chapter kan. Jadi kita kena bahagi-bahagikan chapter tu kepada small portion. Contohnya minggu ni kita buat satu chapter, satu hari kita kena pastikan kita buat 2 muka surat. Okay. Lepas seminggu dapat 14 muka surat kan, selesai satu chapter. Lepas selesai satu chapter tu kita kena reward diri kita, bagi diri kita penghargaan. Belilah apa yang kita suka, hadiah ke ataupun aiskrim ke, apa yang kita suka kan. Untuk hargai usaha kita. Jadi kita kena divide into small portion. Dan reward diri kita every time kita berjaya mencapai setiap satu milestone kecil-kecil tu. Okay, kita yang kena hargai diri kita sendiri. Okay, ada orang tanya pasal multitasking. Actually kalau macam mak-mak saya ni memang lumrah lah untuk kita multitask kan, sebab banyak benda nak kena buat pada waktu yang sama. Tapi sebenarnya kalau ikut kajian, multitasking ni sebenarnya tak berapa efektif. Sebab kalau kita multitask, kita cenderung untuk buat kesilapan. Okay, sebagai contoh, kalau adik-adik pernah tengok video-video orang yang tengah cakap dekat telefon sambil bakar roti kan. Dia masukkan roti kat dalam tu dia ambil sambil cakap dalam telefon kan. Tiba-tiba tanpa dia sedari, dia termasukkan phone dia kat dalam toaster. Sebab dia ingatkan phone dia tu adalah roti. Lepas tu roti tu letak kat telinga. Jadi kita cenderung untuk buat kesilapan kalau kita multitask. Jadi sebab tu kalau ikut kajian, multitask ni tak berapa efektif. Jadi kalau boleh kita cuba fokus satu tugasan pada satu masa. Okey? Ini tentang pengurusan masa.
Kemudian yang kedua adalah macam kita sebut tadi, in between tu kita kena take breaks. Kita kena ambil masa untuk rehatkan diri kita. Jadi saya nak sebut tentang self care. Okay, kita ni sebagai manusia, tanpa kita sedari kadang-kadang kita banyak sangat jaga orang lain, banyak sangat ambil berat tentang orang lain. Kita sibuk jaga semua orang kan dalam dunia ni kan, jaga mak ayah kita, jaga kawan-kawan kita, jaga adik-beradik kita. Tapi kadang-kadang seorang yang kita lupa nak jaga tu adalah diri kita sendiri. Jadi penting untuk kita amalkan penjagaan diri yang baik. Okay? Macam mana untuk jaga diri dengan baik adalah kita amalkan step-step, langkah-langkah yang basic atau langkah-langkah yang asas. Okay. Yang pertama, antara beberapa aspek yang kita kena fokus adalah aspek fizikal, aspek emosi, aspek sosial, spiritual, personal, diri kita sendiri, ruang space kita, kewangan dan juga kerja. Okay, tentang penjagaan diri secara fizikal ni, penting untuk kita jaga benda-benda asas seperti tidur. Pastikan kita mendapat tidur yang mencukupi. Sebab kalau ikut kajian, memang remaja Malaysia tak cukup tidur. Kebanyakannya tidur kurang daripada 8 jam sehari. Jadi tidur yang baik itu sebenarnya adalah at least 6 hingga 8 jam sehari. Okay? Ataupun 6 hingga 9 jam sehari. Okay? Ramai yang stay up lambat untuk tengok Netflix, ramai yang Facebook lama sangat, TikTok lama sangat, sampai susah tidur malam. Sebab kalau kita terdedah dengan media sebelum kita tidur, media ni akan mengeluarkan blue wave. Dia akan hasilkan gelombang biru ni untuk membuatkan kita terangsang dan berjaga. Jadi sebab tu kita kena jaga tidur kita dengan baik. Sebab kalau ikut kajian, orang yang tak cukup tidur ni dia lagi senang marah, lagi susah fokus dan juga terdedah kepada masalah-masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kegelisahan. Okay, selain daripada itu juga, terima kasih. Dapat bunga lagi. So selain daripada itu juga, kita kena jaga juga pemakanan kita. Okay? Pemakanan ni pun sangat penting sebab kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat, dia akan buatkan otak kita jadi lembab dan kita susah nak berfikir. Dan kita pun akan lebih cenderung mendapat kemurungan dan kegelisahan. Okay? Jadi prinsip makan yang baik adalah makan suku-suku separuh. Okay? Maksudnya suku protein, lauk, suku nasi, karbohidrat. Kemudian separuh tu adalah sayur dan juga buah-buahan. Okay? 3 kali sehari. Dan kalau boleh malam tu kita makan sebelum pukul 8. Okay? Sebab apa kalau kita makan lewat, dia akan jadi energy waste dan juga kita akan susah tidur malam. Sebab badan kita kena proses bahan-bahan makanan tu. Tenaga tu banyak pakai kat situ, susah nak tidur malam. Okay? Dan of course jogging dan juga exercise. Exercise ni kita kena pastikan 3 kali seminggu. Setiap kali exercise tu sebanyak 30 minit. Dan exercise tu mestilah exercise yang menaikkan denyut nadi jantung kita. Kalau exercise tu tak menaikkan denyut nadi jantung kita, tu bukanlah exercise. Tak cukup untuk menguatkan jantung kita. Okay? Kalau kita just sapu-sapu sampah tapi nadi tak naik, itu bukan exercise lah. Okay? Jadi exercise ni kena buatlah. Sebab saya rasa remaja kita memang bab makanan dan exercise ni memang kurang sikit lah. Kita kena fokus kat benda-benda ni. Sebab bila kita exercise dengan baik, maka kita akan hasilkan endorphin, feel good hormone. Tak payah makan ubat tapi dah rasa feel good. Kan? Tak payah nak kelar-kelar diri dah rasa feel good hormone. Sebab sekarang ni ramai remaja yang bila dia stress je, dia kelar diri dia untuk buatkan diri dia rasa lega sikit, nak keluarkan endorphin tu. Tapi in the long run dapat scar kat tangan, boleh terambil nyawa sendiri, bahaya. Jadi sebenarnya yang natural ni dalam bentuk dan healthy ni adalah dalam bentuk exercise, kan, jaga makan kita, boleh menghasilkan endorphin baik secara natural. Okay. Kemudian dari segi cara pengurusan emosi, kita akan belajar sekejap lagi, okay, macam mana kita nak cope dalam stres-stres dalam kehidupan seharian kita. Dan dari segi sosial, kita kena set boundaries, okay? Set boundaries ni sebab ramai remaja yang kadang-kadang dia sendiri stres, tapi pada waktu yang sama ada orang lain cerita dekat dia tentang dia orang punya stres, cerita masalah-masalah dia orang dekat dia, sedangkan dia sendiri pun tak okey, tapi dia macam susah nak say no.
Dia kata macam, doktor, saya pun tak okey tapi bila orang cerita kat saya rasa lagi tak okey. Macam mana saya nak buat? So saya bagi tahu dekat dia, awak kena set boundaries. Maksudnya kalau awak tak okey, awak kena learn to avoid orang tu. Awak kena learn to say no. Okay, you have to know your boundaries, okay? You have to prioritize yourself first. Kita sendiri tak okey, macam mana kita nak bantu orang lain kan? Pastikan diri kita okey dulu. Okay? Kena ada boundaries tu lah. Kita kena kenal pastilah mana yang kita tak mampu buat, jangan buat. Okay? Kalau macam contoh diorang suruh kita buat kerja-kerja dia, padahal tu bukan job scope kita kan, jangan kita buat. Okay, kita kena belajar untuk menolak dengan cara yang baik. Sorry, saya tak boleh buat, saya ada banyak kerja lain, minta maaf ya. Cakap dengan elok kan. So kita kena learn to say no. Okay, dan kemudian kita kena bina support system yang baik. Okay, support system yang baik maksudnya kawan-kawan yang baik, online friends yang baik. Kalau macam kalau Muslim kan, ada macam usrah kan, grup usrah tu yang support dia kan. Kalau lain-lain pun ada kan, macam grup religious yang lain kan. Kalau boleh kita ada support system yang baik lah. Okay, tentang social media ni, memang betul lah. Ramai antara kita yang terdedah dengan social media dan terpengaruh dengan apa yang orang lain portray dekat social media. Jadi kita kena pastikan kita block social media yang tak membantu kita, dan negatif-negatif tu kita kena block, kita kena jangan buka, sebab nak buka tu dalam tangan kita kan, pilihan kita. Kita kena buka social media yang positif. Okay, dan pastikan kita berhubung dengan kawan-kawan kita selalu lah, kawan-kawan dan keluarga kita selalu, untuk pastikan kita ada support system yang kuat. Bila kita tak okey, kita kena belajar cerita pada jurnal ke ataupun cerita pada orang lain. Jangan pendam. Kalau pendam, dia akan makan diri kita dan akhirnya kita akan meletup. Okay, kalau dari segi spiritual pula, of course, yang memberi kita kebahagiaan siapa? Allah kan, Tuhan kan. Jadi untuk minta kebahagiaan, kita kena minta kepada Maha Pemberi kebahagiaan, iaitu Allah SWT kan. Dan bila kita jadi orang yang dekat dengan Tuhan, kita akan lebih redha, kita akan lebih rasa tenang, kita akan let go, learn to let go certain things. Okay, learn tak berdendam, learn to let go. Okay, kita akan rasa lebih tenang. Okay, seterusnya adalah pastikan kita ada personal hobby kita. Okay, bukan setakat akademik saja, kita kena cari benda yang kita suka buat dan indulge dalam benda tu. Okay. Okay. Dan kemudian pastikan kita ada persekitaran yang selamat, ruang akademik kita, ruang belajar kita bersih, kita suka, kita rasa seronok, kita rasa semangat nak belajar. Okay. Dan financially, ini pun satu benda yang kita kena jagalah kan, dapat duit beasiswa, duit PTPTN, kita kena jangan boros, kita kena rancang kewangan kita supaya kita tak ada financial crisis lah bila hujung-hujung bulan ni kan, nanti kita akan stress. Okey. Ini sama tadilah yang pengurusan masa tadi tu. Okey. Okey, jadi ini tentang penjagaan diri, okey. Dan saya nak sebut lagi satu, kalau kita ada masalah dari segi fizikal, contoh kita ada masalah sakit apa-apa, kita perlu segera dapatkan bantuan. Okey, jangan tangguh-tangguh, jangan peram. Tak kisahlah sakit fizikal ke sakit mental ke, kita kena segera reach out for help, okey. Pergi ke pusat perubatan UUM, bagi tahu dekat doktor, kalau perlu mereka akan rujuk kepada pihak-pihak perubatan yang sepatutnya. Okay, jangan kita pendam. Okay, kalau kita sakit memang kena dapat rawatan. Okay, murung, gelisah, kita kena dapat rawatan. Itu dah jadi penyakit dan perlu rawatan, ubat dan sebagainya. Okay, so jangan duduk diam dah, sebab dia akan jejaskan fungsi hidup kita. Fungsi belajar kita akan terganggu. Okay, antara ciri-ciri kemurungan adalah kita terganggu dari segi fikiran, di mana kita akan susah nak fokus, kita susah nak buat keputusan, lepas tu kita fikir hidup tak ada makna, kita akan rasa kita rasa macam lebih baik mati. Diorang dia taklah secara aktif dia fikir macam nak ambil nyawa dia, tak, tapi dia fikir dalam bentuk, okay, kalau macam aku bawa kereta, orang langgar aku kan bagus, ataupun kalau aku naik bukit, tiba-tiba ada aku terjatuh kan bagus. Dia fikir lebih baik mati. Itu kita panggil sebagai passive suicidal ideation. Yang itu boleh terjadi sekiranya seorang itu mempunyai masalah kemurungan. Itu dari segi fikiran lah. Bagaimana dari segi emosi pula, orang tu boleh ada perasaan dari segi rasa tak seronok setiap waktu, dia rasa hamba, dia rasa kosong setiap waktu, kebanyakan waktu dalam seminggu, lebih daripada 2 minggu.
ataupun dia hilang minat. Dulu dia suka membaca, sekarang dia tak rasa nak baca buku. Dulu dia suka bersosial, sekarang dia tak rasa nak bersosial, dia rasa nak duduk seorang-seorang je. Itu antara perasaan anhedonia ataupun hilang minat. Okay. Kemudian dari segi perasaan tu juga dia boleh rasa senang bersalah, tak suka diri dia sendiri, rasa tak bersemangat, rasa tak ada harapan. Kemudian dari segi fizikal pula, dia boleh jadi perubahan dari segi makan dan minum, makan dan juga tidur. Kalau setengah orang dia stres ataupun dia murung, dia akan makan tak lalu makan, tapi ada juga orang yang makan terlebih banyak. Manakala dari tidur pula, ada orang yang susah tidur malam. Kalau tidur malam susah, golek sana golek sini. Lepas tu kalau dah tidur tu pun senang terjaga pada waktu malam, banyak-banyak kali. Atau orang tu dia asyik tidur je, kita tengok dia macam malas lagi ni kan. Tapi sebenarnya bukan malas, tapi sebenarnya ada kemurungan yang tak dirawat. Okay? Dan juga dia rasa senang letih. Boleh juga dalam bentuk dia rasa sikit-sikit, buat kerja sikit je tak memadai tapi rasa letih, tak larat. Baru buat homework, assignment sikit je, letih lah, tak larat lah. Itu antara gejala kemurungan. Kalau ikut kriteria tu, 5 daripada 9 kriteria yang saya sebut tadi, lebih daripada 2 minggu, kemungkinan seseorang tu ada kemurungan dan perlu dirawat. Okay? Okay, sekarang saya nak cakap tentang cara kita urus stres dari segi mindfulness. Siapa pernah dengar tentang mindfulness kat sini? Moderator pernah tak? Pernah tapi lupa sikit maksudnya lah. Okey, tak apa. Bagi yang belum pernah dengar ataupun yang pernah tahu tapi lupa kan. Okey. Ada satu teknik lah. Teknik yang actually sebelum ni dalam banyak agama lah termasuk Islam, kita ada kita ajar tentang kita diajar tentang konsep khusyuk kan, khusyuk. Kita fokus dalam solat kita khusyuk pada persekitaran kita khusyuk pada waktu sekarang kan. Tapi tak dipopularkan, tak dikomersialiskan. Tapi Dr. John Kabat-Zinn ni pada tahun 1970-an kalau tak salah saya, dia mengkomersialiskan konsep khusyuk ni dalam bentuk terapi psikiatri dan psikologi. Okay, jadi sebenarnya benda ni agama dah ajar dah, Islam dah ajar lama dah, tapi cuma doktor ni dia komersialiskan. Okay, so apa itu mindfulness? Mindfulness tu adalah kita fokus kepada waktu sekarang dan pada persekitaran kita, pada diri kita, pada fikiran kita, pada badan kita. Pada stress level yang kita alami, kita pay attention to now. Okay, sebab kalau kita tak pay attention to now, maknanya kita akan pay attention kepada benda-benda yang dah lepas. Fikiran kita ni melayang-layang pada benda yang dah jadi kan. Kalau kita melayang pada benda-benda yang dah jadi, ada banyak benda yang kita kesalkan, kita akan rasa murung kan. Ataupun kita punya fikiran ni melayang-layang pada benda yang tak jadi lagi, benda yang tak pasti lagi, uncertain. Kita jadi gelisah kan. Jadi kita nak fikiran kita tak melayang-layang. Kita nak fikiran kita fokus pada sekarang. Apa yang ada sekarang. Apa yang kita ada sekarang. Okay? Supaya kita rasa memaknai hidup kita dengan mindful. Kita rasa apa yang kita ada sekarang ni, kita rasa alhamdulillah, we are still present at the current moment. Kan? Dan bila kita fokus pada waktu sekarang ni, pada apa yang berlaku sekarang ni, kita buat dalam bentuk yang non-judgmental. Okay? Contoh, kalau kita kita tengah rasa takut kan, kita bagi tahu diri kita, it's okay, I am feeling, my feeling now is I feel scared, saya rasa takut, but it's okay, this is just a feeling and it will pass. Bukan dengan kita macam kenapa aku rasa takut ni, buat apa aku nak rasa takut ni, tak payahlah rasa takut, kita macam kita nafikan dan kita marah-marah diri kita sendiri kan, sebab kita rasa macam tu kan. Tak, tapi kita validate apa yang kita rasa waktu tu. Okay? Tapi kita tak judgemental dengan diri kita sendiri. Okay, itu sebagai contoh lah. Okay. Jadi macam mana kita nak buat mindful ni? Okay. Kita akan belajar sikit nanti. Okay, tapi basically mindful khusyuk ni adalah mindful khusyuk lah. Ada dua orang yang sedang berjalan kan. Okay, seorang ni otak dia mindful. Full tu maksudnya mind, otak, full penuh. Otak penuh.
Otak dia penuh dengan macam-macam. Ada YouTube, ada email, ada Twitter, ada Facebook, ada waktu, ada music, ada love. Semua benda lah kan dalam ni. Orang like ke tak like kan. Mind dia full. Berbeza dengan orang yang mindful. Okay, jadi dua benda ni adalah benda yang berbeza. Mindful ni dia khusyuk. Orang yang baju hijau ni dia fokus pada apa yang dia nampak kat depan mata dia kan. Simple je. Dia nampak ada dua pokok kat kiri, dua pokok kat kanan, lepas ada matahari kat atas tu kan. Jadi inilah mindful yang sebenar. Bukan otak penuh, tapi kita khusyuk pada apa yang berlaku sekarang. Okay, nampak beza dia? Okay. Jadi, macam saya sebut tadi, kita nak pay attention to apa? Selalu kalau sekarang ni kan, MySejahtera kan, kalau kita nak check in mana-mana, kita kena check suhu badan kita kan. Jadi kita akan sentiasa fokus kepada suhu dalam badan kita. Tapi bila kita mengamalkan teori mindful ni, maknanya kita fokus pada apa? Kita fokus pada 4 elemen ni lah. Okay, kita fokus kepada kita punya perasaan, apa yang kita rasa pada waktu tu. Lepas tu kita fokus kepada badan kita. Bila kita stres kan, bila kita perasaan kita tahu, oh sekarang saya tengah rasa stres. Jadi kita ada macam ada termometer stress level dalam badan kita kan. Kita monitor stress level, termometer dalam badan kita. Lepas tu kita fokus juga pada apa yang badan kita rasa lah. Kita fokus pada pernafasan kita, pergerakan udara yang masuk ke hidung, hembus keluar. Okay, lepas tu kita fokus kepada otot-otot badan kita yang kita rasa bila kita tengah stres kan. Kita rasa, oh sekarang rasa badan tegang, otot kita tegang lah. Jadi kita aware of apa yang badan kita rasa. Kita rasa, rasa jantung berdebar-debar sekarang ni, duduk kan. Rasa tangan kaki getar lah, tangan kaki sejuk lah. Jadi kita aware of badan kita. Kemudian kita fokus, kita aware of apa yang otak kita fikir. Okay? Kita fikir pasal apa-apa kan. Fikir pasal, fikir risau, fikir tentang exam, fikir tentang belajar. Okay. Lepas tu kita aware juga tentang deria kita kan. Kita ada 6 deria kan. Deria apa yang mata kita fokus pada apa yang kita tengah tengok waktu tu. Telinga kita fokus pada apa yang kita tengah dengar. Otak apa yang kita fikir. Lepas tu hidung apa yang kita bau. Mulut apa yang kita rasa. Kemudian pada pergerakan badan kita kan. Sentuhan, pergerakan kan. Jadi ni kita keempat-empat benda ni yang kita cuba untuk fokus supaya kita tak terlalu terbawa-bawa dengan fikiran kita. Kita fokus pada empat-empat benda ni pada waktu yang sama supaya kita aware of the present moment. Okay. Okay, so macam mana kita nak relax tu? Nak relaksasi ni? Okay. Ada beberapa cara lah. Okay, antaranya adalah yang pertama adalah relaxation kan. Cara relaksasi. Okay, jadi tadi kita dah belajar macam mana kita nak apa yang kita nak fokus kan. Okay. Jadi kita dah fokus lah. Kita fokus pada kita punya badan kan. Rasa badan tegang. Kita fokus kepada kita punya fikiran. Kita fikir pasal exam. Jadi emosi kita jadi risau. Gelisah sebab tak habis study lagi. Badan kita, otak kita jadi tegang kan. Jadi macam mana kita nak buat relaxation. Okay, ada 2 teknik relaxation lah yang diajar. Okay, yang pertama adalah, sekejap saya share satu video sekejap. Yang pertama adalah mindful breathing lah. Kita fokus pada pernafasan kita untuk kita belajar relax. Okay. Bila kita bernafas secara perlahan dan dalam, kita akan memberi oksigen yang teratur kepada otak kita. Dan otak kita akan mampu berfikir secara rasional. Okay, itu konsep dia. Okay. Dan secara tak langsung, kita punya badan sendiri akan merasa tenang. Okay. Dan penting untuk kita faham yang konsep-konsep ni, pernafasan dalam, regangan otot, kita perlu lakukan dalam keadaan kita gembira. Kita tengah senyum. Kita nak buat baik pada badan kita. Kita nak badan kita rasa tenang dan gembira. Okay? Okay, so kita akan tengok satu video tentang mindful breathing. Nampak tak? Tak nampak doktor. Tak nampak Okay, sekejap Okay.
Sekejap New share kot. New share. Saya selalu ada masalah gadgetnya. Sekejap Share. Sorry orang kampung tak pandai sangat. Nampak tak? Nampak tak? Tak. Sekejap Share. Sekejap. Okay, new share. Okay. Sekejap. Okay, nampak tak? Okay, nampak doktor. Okay. Tarik nafas. Bos pelan-pelan. Tarik nafas sambil senyum. Bos pelan-pelan. Tarik nafas, hembus pelan-pelan. Doktor, Ya. ya, maaf mencelah tapi kita ada lagi 10 minit. Mungkin lepas ni doktor Okey. boleh conclude kan? Boleh. Sekejap Okey. Okay. Lagi 1 minit. Oh, tapi kita start pukul 40 tadi kan? Kita akan beralih ke Q&A lepas ni. Okay. Okey, Sana. Okey, so nampak tadi mindful breathing tadi. Okey, so basically simple je. Nampak simple kan? Apa yang penting adalah adik-adik kena buat. Jadikan dia sebagai exercise, latihan rutin yang kita buat. Kalau untuk orang Islam, saya cadangkan anda buat setiap kali lepas solat. Jadi maknanya kita solat 5 kali sehari, lepas solat tu kita cuba buat tarik nafas, hembus sebanyak 5 hingga 10 kali sampai kita rasa tenang. Okey, ini yang wajib lah. Okay, ini yang wajib. Kalau kita, ini untuk kita sebelum jadi stres kita buat siap-siap. Okey. Okay, so lain daripada itu adalah teknik ragangan lah. Okay, kalau kita rasa otot kita, tadi kita dah fokus kan, okay, badan kita rasa tegang kan, kita aware badan kita tegang, so kita buat relaxation, urut-urut belakang sambil senyum, kita regangkan tangan kita ke atas, kita buat tarik tangan ke belakang, sambil kita tarik nafas lah. Kira sampai 10, hembus pelan-pelan, regang, relax, okay. Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut, adik-adik boleh Google YouTube Dr. Fang lah, Dr. Fang Chanker. Yang tadi tu yang buat video tadi tu, dia namanya Dr. Fang. Google Dr. Fang YouTube Mindful Gym. Nanti akan keluar lah semua video-video dia. Bagi saya sangat membantu lah. Cuma kena selalu buat, okey? Okey. Okey, dah ke? Okey, ada lagi 2 slide tapi tak apalah. Ada sesiapa nak tanya apa-apa ke setakat ni? Ada ke moderator? Peserta yang nak tanya soalan boleh terus ke ruangan chat. Tulis je, nanti kita akan bacakan dan jawab soalan. Okey, setakat ni macam tak ada Sebelum peserta tanya soalan saya ada satu soalan untuk doktor.
Sila. Okay, macam mana kita nak bezakan antara positivity dan juga toxic positivity? Okay. So, kalau dalam psikiatri ataupun psikologi, kita ada yang dinamakan sebagai terapi cognitive behavioral therapy. Okay, kognitif tu adalah fikiran lah kan, behavior adalah tingkah laku. Okay. Kalau kita kita ceraikan salah satu, kognitif, pemikiran, behavior, tingkah laku kan. Okay. Kita kena faham konsep bahawa fikiran kita akan mempengaruhi emosi kita dan juga tingkah laku kita. Okay, sebagai contoh, ada satu situasi yang sama tapi ada dua orang yang berfikir secara berbeza. Okay, ada dua orang pelajar, situasi dia adalah bos, kalau kita doktor lah kan. Kita doktor, kita dah buat kerja sehabis baik dah ni. Tiba-tiba bos kita datang marah-marah. Pakar kita datang marah-marah. Orang A, dia fikir, bos marah sebab aku buat kerja tak bagus. So itu fikiran dia lah. So apa yang dia akan rasa, emosi dia akan rasa down kan. Bila dia down, dia tingkah laku dia akan rasa demotivated, dah tak nak buat kerja dah kan. Rasa macam nak MC lah, nak EL lah hari tu, emergency leave lah hari tu. Tapi kalau orang B, dia fikir, aku dah buat kerja sehabis baik tadi. Maybe bos marah-marah sebab bos gaduh dengan wife dia kot. So emosi dia akan rasa lebih tenang. Dia akan rasa aku okey je. So dia akan terus buat kerja macam biasalah. Dia akan rasa not my fault, not my issue. So nampak tak? Fikiran A dengan fikiran B, dua-dua ni berbeza dan menghasilkan emosi yang berbeza dan juga tingkah laku yang berbeza. Kan? Jadi sebab tu untuk kita perbaiki tingkah laku seseorang, kita kena perbaiki emosi dia. Untuk kita perbaiki emosi dia, kita kena perbaiki fikiran dia dulu. Dan fikiran ni kita bukan sebut tentang positif ataupun negatif, tapi kita sebut rasional ataupun tak rasional. Rasional ni adalah berdasarkan evidence, okay? Kita tak cakap positif. So, positif ni dia macam tak ada evidence. Macam positif ni, kau kena positif. Tapi why? Tapi kalau pemikiran rasional ni, kita nak ubah, tadi kan orang yang A, kita nak ubah kepada fikiran orang yang B tadi, daripada fikiran yang negatif kepada fikiran yang rasional. Rasional ni sebab apa? Rasional ni maksudnya dia ada evidence. By evidence, I think not my fault because I dah, by evidence, satu, saya dah buat yang terbaik. Yang kedua, saya dah datang awal. Yang ketiga, saya tak pernah, yang ketiga, ada kemungkinan bos marah sebab dia ada isu lain. So maksudnya kita nampak ada dua evidence yang mengatakan bukan salah kita dan ada satu evidence yang alternatif kepada fikiran tu. Jadi kita berdasarkan evidence lah. Okay, jadi kalau yang positive toxicity tu, kita seolah-olah memaksakan orang tengah down kan, orang tengah sedih, tapi kita cakap dengan orang tu, kau kenalah positif, kau kenalah bersemangat. Sedangkan kita tahu kalau orang yang depressed, memang fikiran dia tend to be irrational, tak rasional ataupun negatif. Tapi kita memaksakan positivity pada orang tu. Apa yang orang tu akan rasa? Cuba kalau kita tengah rasa down, kita tengah rasa depressed, tiba-tiba orang bagi kata-kata macam tu kan. Seolah-olah orang dismiss apa yang kita rasakan. Seolah-olah orang tak faham apa yang kita rasa dan kita akan rasa nak lebih menjauhkan. Kita memaksakan toxic positivity tu, kita memaksakan positivity kepada orang yang tengah tak sihat, orang yang tengah sakit. Kita tak cuba understand dia, kita tak cuba empathy dengan dia, tapi instead kita memaksakan pada dia untuk bersikap positif. Sedangkan kita tak faham keadaan dia macam mana, dan dia ada satu isu. Jadi itulah toxic positivity. Macam bila orang kata dengan kita, kalau aku rasa hilang semangat lah, kita terus cakap dengan dia, kau ni jadi macam ni sebab kau lemah semangat, kau tak beriman. Cubalah kau dapatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita sebagai manusia kan, benda first kita nak dengar bila kita tengah rasa down adalah diri difahami, betul tak? Bukan orang bagi solusi, tak. Tapi kita nak orang dengar dulu, orang cuba faham dulu, baru kita akan nak dengar apa yang orang lain cadangkan, betul tak? Jadi toxic positivity ni macam memaksa orang lah untuk bersikap positif, tak tentu hala lah orang panggil. Okay? Ada lagi? Kita cuma ambil 2 soalan sebab kita dah kesetengah masa. Okay. InsyaAllah doktor boleh jawab lagi 2 soalan. Okay, macam mana, okay, kalau kita merasa burn out, okay, doktor macam mana, kalau kita rasa burn out yang tak terkawal, selain daripada teknik pernafasan, apa yang kita boleh lakukan? We need to take a break lah.
Okay, kalau kita rasa burnout yang terlalu tak terkawal, kita kena berhenti jap semua benda, rehat jap, ambil rehat. Kalau kita perlu MC ke EL ke, kita rehat dulu. Sebelum kita meletup, baik kita rehat dulu. Rehat, kalau perlu sehari 2 rehat, kita rehat. Okay, kita kena tahu keperluan badan kita. Kita rasa kita dah tak boleh handle lah, kita berhenti jap. Jangan compare diri kita dengan orang lain sebab setiap orang tu punya kapasiti yang berbeza. Sama juga dengan belajar kan. Ada orang dia boleh belajar straight. Dia boleh buat assignment straight 3 jam. Kita jenis yang attention tak lama. Jadi kita kena tahu kapasiti diri kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Okay. So kita Sekejap. Okay, Sat. So kita kena minta kat papa. Anak saya datang. Sorry. So kita kena rehat. Okay, kalau macam kami dekat staf kesihatan kan memang waktu pandemik ni memang ramai yang burn out lah sebab kerja COVID ward lama, lepas tu kena pakai baju astronaut tu lama kan. Apa yang kita buat, okay, kita nampak dia burn out, kita bagi dia MC, rehat. Okay, lepas 3 hari tengok, datang balik jumpa kita tengok macam mana. Ramai yang lepas rehat tu dia akan rasa lega, saya rasa lega. Kita cakap pergilah vacation ke, pergi mana-mana ke kan, tenangkan diri, jangan buat benda lain selain daripada kerja. So kita kena satu, elakkan daripada burn out tu dengan ambil rehat secara berkala. Yang kedua adalah bila dah burn out tu, kita kena rehat. Okay. Dan kalau kita ada masalah kemurungan, kegelisahan tadi, dapatkan rawatan. Itu dah jadi kes lain lah. Okay. Bila kita rehat tu, kita kena buat benda yang kita suka. Kita suka spend time dengan orang yang kita sayang. Sekejap ya, saya rasa doktor mungkin ada masalah internet dan terkeluar sekejap. Okay, sorry ya, saya tak tahu apa jadi, tiba-tiba je cecik semua hilang. Okay, kita balik pada soalan tadi. Ada lagi 2 soalan kot saya nampak chat. Okay, lagi satu, macam mana kita nak elakkan diri daripada terganggu dengan mentaliti negatif orang lain pada diri kita. Okay, tentang soalan ni saya nak sebut tentang validasi diri lah ataupun self validation. Okay, sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni, ramai orang yang ada isu dari segi self-esteem. Dia tak yakin dengan diri dia sendiri, dia sentiasa perlukan validasi daripada orang lain. Kalau orang tak approve dia, dia tak approve diri dia sendiri. Okay, jadi kita kena belajar untuk validasi diri kita sendiri. Okay, kita kena kenal pasti apa kekurangan diri kita dan kelebihan diri kita dan kita fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita ada dan kita cuba optimizekan, perbaiki kelemahan-kelemahan yang kita ada. Kita kena sedari bahawa setiap manusia yang Allah cipta mempunyai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Okay. Macam mana orang portray dekat social media tu, sebenarnya tu semua tak betul. Sebab orang akan tunjuk the good side of themselves. Yang bad side orang tak akan tunjuk. Tapi pasti, yakinlah orang tu mesti ada bad side dia. Jadi, instead of kita fokus kepada kelebihan-kelebihan yang orang lain ada, tapi now we have to work on ourselves. Kita kena fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita ada dan juga kita kena terima kekurangan diri kita dan pelan-pelan perbaiki. Itu je. Okay, sebab saya tengok bila saya dekat klinik psikiatri, banyak remaja-remaja yang datang jumpa saya bila saya tanya, okay, apa strength diri awak? Apa kekurangan diri awak? Dia tak boleh nak list down. Ataupun apa yang dia boleh list down adalah benda-benda yang kekurangan yang dia ada. Dia tak nampak langsung kelebihan diri dia. So ini adalah satu masalah lah. Jadi kalau kita tak nampak apa kelebihan diri kita tak suka kelebihan diri kita, macam mana kita nak comfortable in our own skin? Macam mana kita nak comfortable dengan diri kita? Terima diri kita seadanya tanpa ada orang dia validate diri dia dari segi cara dia terima diri dia adalah berdasarkan academic achievement dia. Jadi bila dia tak achieve dari segi akademik kan, tiba-tiba dia fail ataupun tiba-tiba result dia tak okey sikit, dia terus rasa down.
Sebab bila akademik tak okey, maknanya dia tak terima diri dia dah. Dia rasa macam self esteem dia tu hanya akademik saja. Ada orang yang self esteem dia hanyalah kecantikan dia je. Tiba-tiba muka dia jerawat sikit, dia terus stres sangat. Sebab dia rasa macam orang tak terima dia, rasa tak boleh terima diri dia. Ada orang self esteem dia berdasarkan penerimaan orang lain pada dia. Okay, jadi kita kena berhentikan semua validasi luaran. Kita kena fokus pada validasi diri kita dalaman diri kita sendiri. Okay, apa yang kita nak orang lain cakap pada diri kita, kita kena list down. Kita list down dan kita cakap benda itu sendiri pada diri kita. Jadikan sebagai satu mantra. Kita ulang-ulang pada diri kita. Okay, apa yang kita expect ibu bapa kita cakap pada diri kita kan. Sebab ramai, mula kita datang daripada background yang berbeza-beza. Ada ibu bapa yang memahami, ada ibu bapa yang tak berapa caring, tak berapa affectionate, tak pandai tunjukkan kasih sayang. Jadi apa yang kita harapkan daripada diorang, kita tulis sendiri dan kita cakap kepada diri kita sendiri. Kita kena ulang. Kita kena belajar validate diri kita sendiri. Okay? Saya nak anda semua comfortable in your own skin, not other skin. Sebab itulah cara kita validate diri kita sendiri. Jadi bila kita dah validate diri kita sendiri, apa orang lain kata, apa orang lain tak suka, orang tak approve diri kita pun, kita akan rasa I'm okay. I cannot expect everyone to like me. Macam orang lain juga, kan? Dunia ni memang tak berjalan seperti yang kita mahukan. Dunia ni berjalan as the way it is, kan? Jam akan tetap jam. Kita tak boleh nak ubah jam tu kan? Traffic jam. Kita tak boleh expect orang sayang kita. Instead kita yang kena fokus pada sayang diri kita sendiri. Okay, jadi itulah kita kena fokus pada validasi diri sendiri. Okay. Okay, Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya macam mana kita nak tahu kita betul-betul tengah tak okey, sebab saya tak tahu macam mana nak bezakan perasaan saya waktu itu betul-betul okey atau tak okey. Terima kasih. Okay. First of all, kita kena identify apa yang kita fikir pada waktu tu, apa yang kita rasa waktu tu, okay? Dan apa situasi yang trigger kita waktu tu. Okay. Sebab tu dalam terapi kognitif behavioral tadi, selalunya kita akan ajar klien kita buat homework. Homework ni terdiri daripada mood charting. Okay? Senaraikan apa yang kita rasa waktu tu, senaraikan apa yang kita fikir sebelum tu, dan senaraikan apa situasi sebelum tu. Sebab selalunya apa yang kita alami, apa yang kita perasan adalah apa yang kita rasa. Apa yang kita fikir sebelum tu kita tak perasan. Jadi kita kena belajar. Sorry Asyik, keluar masuk je. Saya tak merancang semua ni. Saya minta maaf. Okay, so tadi balik pada tadi, so kita kena write down apa yang kita rasa. Okay, kemudian kita dissect balik. Kita patah balik. Apa yang aku fikir tadi lepas tu kita senaraikan. Nak cari apa yang kita fikir ni susah sebab selalunya klien saya, kalau saya tanya dia kan, okay, dia bagi tahu saya rasa triggered, saya rasa down. Apa yang awak fikir sebelum tu? Saya tak tahulah apa yang saya fikir waktu tu. Mesti ada sesuatu yang awak fikirkan. Cuba awak cari balik. Kalau patah balik susah sikit. So waktu awak tengah rasa tak okey tu, awak kena fikir, apa yang aku fikir ni? Oh, fikir orang tu lagi cantik daripada aku. Fikir aku tak banyak kawan macam dia, aku tak banyak like, tak banyak subscribe daripada dia. Oh, sebab ni. Okay. Situasi ni. Okay. Lepas tu kita fikir situasi ni lah yang trigger kita, situasi di mana kita nampak orang lain lagi banyak followers daripada kita. Lepas tu perasaan kita waktu tu adalah rasa down, rasa unwanted, rasa tak dihargai. Okay, lepas tu fikiran. Situasi tadi tak banyak subscriber, fikiran adalah fikiran orang tak suka aku, orang tak terima aku. So emosi kita rasa down, rasa unwanted, rasa unworthy. Okay, so nampak tak? Kita kena belajar bezakan fikiran, emosi dan juga situasi lah apa yang trigger kita. Write down. Okay, jadi kita akan tengoklah
kita boleh tengok one whole week tu apa yang trigger kita, apa situasi yang buatkan kita rasa down. So kita akan kita boleh sama ada kita ubah fikiran kita berdasarkan situasi tu ataupun kita perbaiki emosi kita. Okay. So kita kena ada mood charting tu lah. Ada banyak actually apps yang membantu. Antaranya adalah apps ni, Warbot. Adik-adik boleh download. Warbot ni apps dekat Android ataupun iPhone. Saya type dekat chat or iPhone. Ramai klien saya yang rasa membantulah. Anda boleh buat self-CBT melalui Warbot apps ni. Dia robot yang bercakap-cakap dengan anda. Okay? Bila anda rasa down kan, anda cerita dengan dia. Nanti dia akan cakap, okay, nak buat teknik pernafasan dalam sama-sama ke ataupun nak cerita masalah. Best membantu. Okay? Okay, so setakat ni ada lagi kah pertanyaan? Rasanya itu saja soalan daripada peserta kot. Okay, jadi dengan tu insyaAllah rasanya kita dah berakhir untuk slot yang pertama kita, dan saya ucapkan terima kasih banyak pada Dr. Nur Tahira sebab sudi untuk luangkan masa bersama kami dan untuk beri sedikit sharing kan. Dan minta maaf juga sebab saya rasa semua peserta mesti rasa macam tak cukup masa kita bersama kan. Macam sebenarnya banyak lagi yang boleh kita dengar daripada Dr. Nur Tahira. Tapi itulah masa selalu mencemburui kita kan. Nampaknya kita macam tak cukup masa sikit. Jadi insyaAllah setakat ini saja pertemuan kita untuk kali ini dengan Dr. Nur Tahira. Jadi insyaAllah mungkin mana tahu kan program akan datang dengan pembina, mungkin kita akan jemput lagi sekali. Siapa tahu, insyaAllah kita doakan sama-sama kita boleh jumpa untuk kali kedua dengan Dr. Nur Tahira kan. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada doktor kerana sudi hadir. Dan seperti yang saya maklumkan, kita akan bergerak kepada sesi bergambar. Jadi saya mohon kepada semua untuk on kamera masing-masing. Dan pakai baju yang paling kemas kita ada. Dan kalau boleh saya galakkan untuk peserta apply backgroundnya. Macam yang rakan-rakan kita semua dah apply kan background yang telah kita bagi dalam grup. Dia nampak seragam je semua. Jadi insyaAllah kita tunggu kawan-kawan kita yang lain untuk buka kamera. Ambil gambar sikit untuk kenang-kenangan kan gitu. Tim media ready Syara okay? Ready. Alright. Sekejap untuk peserta open camera. Okay? Betul-betul. Ingat lagi, boleh apply background yang diberikan. Kalau ada masalah nak on camera pun tak ada masalah, tak apa. Tak apa siapa yang mungkin ada masalah internet tu tak apa, jangan risau, kami tak paksa kami faham biasalah online kan ada yang internet okey, ada yang tak okey kan, tapi tak apa. Mana yang tak dapat on camera tu it's okay. Right. Jadi ada lagi ke? Tak apa, kita tunggu dulu kawan-kawan kita untuk buka kamera. Kita tunggu dalam seminit dua lagi boleh? Kan ada yang baru nak pergi dapur ambil tudung ke kan, baru nak macam apply bedak-bedak sikit ke kan, tak tahulah kan. Kita tunggu sekejap. Sambil-sambil tu saya nak ucapkan selamat datang pada adik-adik junior kita lah untuk intake 2021 dan 2022. Ada yang dah masuk ke UUM ke? Oh, ada yang dah masuk macam mana UUM setakat ni? Okey. Okay. Alright. Oh, belum tua ke kampus lagi tak apa, nanti banyak lagi masa boleh jalan-jalan dengan kawan-kawan. Kat UUM kita ada banyak tempat-tempat menarik yang kita boleh pergi nanti kan.
view lain tak ada. Kita ada mall, kita ada boleh tengok ostrich, macam-macam lagi. Boleh bagi makan rusa semua kan. Macam semua mungkin semua dah tahu pun dekat waktu orientasi mungkin dah ada dapat pendedahan kan. So nanti insyaAllah ada masa lapang boleh, betul, go-kart pun ada. Boleh main go-kart dekat UUM. Nanti ada masa free, boleh ajak kawan-kawan pergi semua tempat yang ada. Okey, rasanya boleh dah kot kita start sesi fotografi kita. Boleh. Okey, terima kasih Dana. Okey, kita ada beberapa page dekat sini. Jadi semua kekalkan senyum anda. Okey, sebab tak tahu awak di page berapa kan. Okey, jadi senyum je. Nanti ada yang tutup mata apa kan. Okey, still senyum je. Okey, bagi yang tak dapat buka kamera, tak apa, tak ada masalah. Boleh tekan kalau nampak button reaction kat situ kan. Boleh juga tekan button reaction kat situ, nak tekan love ke apa ke, sebab tak boleh buka kamera kan. Bagi yang dapat buka kamera, okey, kita boleh proceed. Okey, semua ready? Okey, gambar formal dulu. 1, 2, 3, senyum. Okey, page pertama. Page kedua. 1, 2, 3, senyum. Page ketiga. Senyum lagi. 1, 2, 3. Page yang terakhir. 1, 2, 3. Okey, satu lagi kita akan ambil gambar freestyle lah. Okey, jadi yang ni terpulang masing-masing lah. Nama pun freestyle kan. Jadi terpulang lah masing-masing nak buat mini love ke, nak buat apa, peace ke apa pun kan. Tak kisahlah. Okey, nak buat thumbs up ke. Yang tak boleh buka tu boleh bagi button, tekan button reaction tu. Okey? Okey, ready Okey, freestyle. Page pertama. 1, 2, 3, senyum. Okey, teruskan kepada page kedua. 1, 2, 3. Page ketiga. 1, 2, 3. Okey, page yang terakhir. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Kita selesai sudah ambil gambar kita selepas slot pertama, selepas slot daripada Dr. Tahira kan. Okey, alhamdulillah, insyaAllah kalau diberi kesempatan kita dapat berjumpa lagi Dr. Tahira selepas ni dalam program pembina yang akan datang. Boleh ke Dr.? Boleh. Okey, alhamdulillah. Boleh, insyaAllah kalau ada rezeki, ada jodoh. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi dalam next program. Okey, kita saya terus ke MC ya. Ya, Dr.? Saya mohon live dulu ya. Ya. Okey, terima kasih banyak Doktor. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Take care semua. Semoga dipermudahkan. Enjoy campus life. Bye. Bye. Terima kasih Doktor. Okey, Sama. okey. Nampaknya kita dah selesai untuk sesi bergambar. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan disebabkan masalah teknikal sebentar tadi, jadi partisipan untuk Zoom kali ini adalah 100 saja. Jadi sebelum kita mula slot yang kedua, saya mohon untuk semua leave dulu slot yang pertama ni, Zoom yang pertama ni, dan masuk ke Zoom yang kedua yang kita dah bagi pun link dekat dalam grup. Ni saya minta maaf atas kekurangan program hari ini. Memang kita ada masalah teknikal sedikit. Jadi insyaAllah kita semua boleh beralih ke slot yang kedua. Okay, jumpa nanti.